Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran Sirah Darjah 5. Jadi hari ini Ustazah akan habiskan pelajaran 1, yang di mana awak akan belajar pelajaran 2 pada minggu hadapan lah. Okey? Jadi Ustazah minta semua bersedia. Baiklah, kita imbas sedikit yang telah awak belajar yang sebelum ni tentang perjanjian Hudaibiyah. Isi perjanjian Hudaibiyah yang di mana ianya gencatan senjata selama 10 tahun. Lepas tu orang Islam dibenarkan masuk Mekah, menunaikan umrah. Lepas tu orang Islam boleh bekerjasama dengan kaum Quraisy pada perkara yang membawa kebaikan, dan seluruh bangsa Arab bebas untuk mengadakan hubungan baik dengan orang Islam ataupun kaum Quraisy. Jadi hubungan baiklah antara orang Islam dengan Quraisy. Jadinya itulah kelebihan perjanjian Hudaibiyah. Jadi perjanjian Hudaibiyah ini, kesan perjanjian Hudaibiyah ini, yang pertama, pengiktirafan rasmi kaum Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kewujudan sebuah negara Islam. Maksudnya kaum Quraisy telah mengiktiraf. Mengiktiraf siapa? Mengiktiraf Rasulullah dan juga kewujudan sebuah negara Islam. Yang kedua, agama Islam berkembang luas dan menjadikan kota Madinah semakin maju. Agama Islam semakin berkembang, lepas tu Madinah semakin maju. Madinah ni tempatnya cantik ya, banyak sangat lampu-lampu. Nombor 3, telah membuka jalan kepada pembebasan Mekah daripada orang Quraisy. Nampak tak? Mula-mula Mekah itu ditakluk oleh orang Quraisy saja kan, yang di mana orang Islam tak boleh masuk. Tapi selepas dilaksanakan perjanjian Hudaibiyah, sedikit demi sedikit Mekah dibebaskan daripada genggaman orang Quraisy. Kita tengok nombor 4. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar umatnya cara untuk membuat perjanjian dengan orang kafir. Melalui perjanjian Hudaibiyah ini juga orang Islam dapat belajar macam mana nak buat perjanjian dengan orang kafir. Kita tengok nombor 5. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil peluang membuat hubungan politik dengan negara luar seperti Maharaja Rom, dengan Raja Rom lah, dengan Raja Parsi, dengan Habasyah dan lain-lain lagi. Jadi daripada perjanjian ini dia mula berkembang sikit dan lama-lama semakin berkembang. Dan di mana Rasulullah pun mengambil peluang inilah, membuat hubungan politik dengan raja-raja. Bijak kan Rasulullah? Kita tengok nombor 6. Semakin ramai pemimpin kaum Quraisy memeluk Islam seperti Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid ni salah seorang pahlawan yang hebat dalam bermain pedang. Amr bin Al-As dan Osman bin Talha. Setakat ni faham itu adalah kesan perjanjian Hudaibiyah untuk orang Islam dan juga kaum musyrikin. Tu kesan dia. Kita tengok pada hikmah perjanjian Hudaibiyah. Apakah hikmah perjanjian Hudaibiyah? Yang pertama, orang Islam berpeluang menunaikan haji pada bila-bila masa tanpa halangan pihak Quraisy. Kalau sebelum ni orang Islam tak boleh nak masuk Mekah kan. Lepas tu nak masuk tu ada syarat-syarat dia kan. Tapi selepas perjanjian Hudaibiyah ini, orang Islam ni Yang kedua, sampai sekarang kita bebas boleh melakukan ibadah haji dekat Mekah. Yang kedua, Syiah Islam berkembang dengan pesat tanpa ada gangguan. Jadi orang Islam sebelum ni kan kita dah kena sebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi kan, takut kan. Tapi selepas perjanjian Hudaibiyah tu, Syiah Islam ni boleh berkembang dengan pesat. Tak ada siapa-siapa yang berani nak mengganggu Islam. Nampak tak kehebatan Rasulullah merancang perjanjian Hudaibiyah ni?
Yang ketiga, masyarakat Islam di Madinah hidup dalam keadaan harmoni dan aman damai. Yelah kan, Rasulullah dah cakap kan, orang Islam dengan orang musyrikin boleh berhubung kan, yang benda yang menuju ke arah kebaikan. Nampak? Hebat kan percaturannya. Yang keempat, kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam diiktiraf seluruh dunia. Semua satu dunia percayakan Rasulullah. Rasulullah Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Semua orang percaya. Dan berdakwah dengan kabilah Arab yang lain. Bukan saja pada orang Islam saja. Dengan orang bukan Islam pun, dengan kabilah-kabilah Arab lain pun orang Islam boleh berbincang. Okey? Yang keenam, kemenangan yang dicapai umat Islam ini dalam perjanjian Hudaibiyah ada Allah rakamkan dalam Al-Quran. Kita tengok dalam surah Al-Fat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna fatahna laka fataham mubina. Artinya, sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuanganmu, iaitu wahai Muhammad, satu jalan kemenangan jelas nyata. Memang. Apa dia? Jalan kemenangan jelas nyata. Ya, memang Islam akan menang. Melalui perancangan Rasulullah dalam perjanjian Hudaibiyah. Okey? Okey, nampak dah kesimpulannya. Sekejap je kan? Okey, kesimpulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabat telah terhalang daripada melaksanakan haji dan umrah pada tahun tersebut. Mula-mula Rasulullah telah terhalangkan untuk melaksanakan haji dan umrah pada tahun tersebut. Mereka telah membayar dam ihsar bagi membebaskan daripada ihram, iaitu bertahallul. Dan daripada ihram bertahallul daripada didenda kan. Yang pertama, caranya ialah dengan menyembelih seekor kambing. Yang kedua, bercukur atau bergunting. Yang ketiga, membuka pakaian ihram dengan niat keluar daripada ihram. Okey, jadi hari ini Ustazah ajar pelajaran 1 sampai di sini saja. Kalau awak nak dengar lagi cerita yang menarik ni, insya-Allah pelajaran 2 nanti kita jumpa lagi. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.